Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat berhimpun dalam satu majlis ilmu selepas salat subuh berjemaah bersama, yang mudah-mudahan dianugerahkan Allah kepada kita pahala qiyam. Kerana dalam hadis yang sahih menyatakan man salla salat subhi fi jamaah fa ka'annama qama kullal lail. Siapa yang hadir sembahyang subuh berjemaah maka dia mendapat pahala qiyam sepanjang-panjang malam. Hari ini kita akan mulakan kuliah kita di masjid yang mulia ni dari sebuah kitab dalam mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan hadis-hadis hukum. Jadi alhamdulillah, kitab yang telah diedarkan kepada tuan-tuan bolehlah dimanfaatkan, dan terima kasih kepada ahlul khair dermawan yang telah pun menghadiahkan buku ni untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan yang belum dapat boleh mendapatkannya. Ini bertujuan untuk memberikan kefahaman yang tepat tentang mazhab yang kita ikuti di Nusantara. Seseorang daripada kita berbangga mungkin mengikut mazhab ini tanpa dia mengetahui apakah sumber ambilan hukum dalam mazhab yang mulia ni, yang telah pun menyampaikan ilmu di kalangan ulama'-ulama'nya lebih 1000 tahun yang lalu. Inilah dia mazhab Syafi'i. Sebagai satu permulaan, tak kenal tak cinta kata mereka. Mari kita berkenalan dengan biografi imam pengarang kitab yang bernama Ibnu Mulaqin. Umar bin Ali bin Ahmad, lihat di bahagian biografi bin Abdullah bin Al-Ansari Asy-Syafi'i, gelarannya dipanggil sebagai Sirajuddin, Abu Hafs, An-Nahwi dan Ibn Mulaqin. Banyaknya gelaran menandakan banyaknya penguasaan di dalam ilmu. Maka ulama'-ulama' terdahulu dipanggil dengan nama sandaran kepada din. Syamsuddin, Burhanuddin, Sirajuddin, Hafizuddin. Ini adalah menunjukkan kepada pangkat mereka dalam Islam. Macam Imam Nawawi dipanggil sebagai Muwahhiddin, penghidup agama. Al-Ghazali dipanggil Hujjatul Islam, hujah bagi agama Islam. Beliau dilahirkan di Kahira pada hari Khamis 22 Rabiul Awal. Apabila beliau berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebelum wafat, beliau wasiat kepada Isa Al-Maghribi, iaitu seorang guru di Masjid Ibn Tolun agar menjaga anaknya. Orang itu kemudian berkahwin dengan ibunya, maka dikenali sebagai nama Ibnu Mulaqin. Maka dia telah berkahwin dengan lelaki yang diamanahkan. Maka ibunya telah berkahwin dengan lelaki yang ayahnya amanahkan untuk menjaganya itu. Maka mulai hari itu dipanggil dengan nama Ibnu Mulaqin. Ayah tirinya membimbing beliau dalam menghafaz Quran dan kitab Umdatul Ahkam. Sampailah ke hari ini, kalau kita lihat amalan mereka di Mesir adalah menitik beratkan Al-Quranul Karim, untuk belajar, mengkaji, menghafaz, memahami. Selepas itu beliau mengarahkannya untuk mempelajari kitab mazhab Maliki. Namun Ibn Jama'ah menasihatinya supaya mengarah kepada mazhab Syafi'i. Ialah dalam hidup ini tuan-tuan, masa yang diberikan oleh Allah, umur kita pendek. Maka tak mungkin seseorang itu dapat menguasai semua dalam satu masa. Dengan sebab itu, mazhab adalah laluan dia untuk memahami Islam sebenarnya. Kita membesar di Nusantara, yang mana mazhab yang dipegang di sini adalah mazhab Syafi'i. Tak salah kalau orang itu belajar mazhab Hanafi sebagai contohnya. Saudara-saudara Islam kita yang datang dari India, Bangladesh, Pakistan, di sana mazhab Hanafi. Orang Turki contohnya. Kalau jumpa pula orang di utara Afrika, Algeria, Tunisia, Libya, Maghribi, ini semua mazhab Maliki kebanyakannya. Di Mesir adanya Universiti Al-Azhar, maka banyaklah mazhab yang berkembang. Bahkan kalau kita pergi di masjid-masjid besar kat sana, masih lagi tertulis di sudut-sudutnya mazhab Hanafi. Ini sudut mazhab Maliki, ini sudut mazhab Hambali, ini sudut mazhab Syafi'i. Kerana daripada dulu lagi ulama'-ulama' ini mengamalkan tradisi ilmu disebabkan kesingkatan masa yang ada dalam hidup. Maka mereka mempelajari mengikut mazhab ini. Dan mazhab ini sifatnya adalah berkhidmat untuk agama.
Kerana para ulama yang mengembangkannya belajar daripada guru-guru mereka sampailah kepada para sahabat yang dahulu datang membuka negara tersebut. Jadi para sahabat Nabi ni, kalau kita lihat ketika wafat baginda SAW, jumlah mereka dalam Hajjatul Wada', haji yang pertama dan terakhir yang Nabi kerjakan itu, berdirinya di Arafah, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, bilangan para sahabat Nabi lebih 100,000 orang yang telah masuk Islam dan mendengar khutbah haji Nabi di Arafah. Tapi bila kita lihat seperti yang ditulis oleh para sejarawan Islam, termasuk Syekh Abu Anas, Datuk Dr. Abdul Basit, dalam buku beliau bertajuk Madinah, Sejarah dan Kelebihan, ternyata yang dikira bilangan sahabat Nabi yang wafat di Baqi' di Madinah itu sekitar 10,000 saja. Mana pergi lagi 100,000 yang lain? Mereka bertebaran di muka bumi mengembangkan Islam. Dan mereka telah pun wafat di tempat-tempat yang jauh dari Madinah. Tak sempat pulang ke Madinah. Wafat di tempat-tempat di Yaman, di mana lagi? Di Afrika, di Mesir, di Syam, Syria, Jordan, di sempadan Turki macam Abu Ayyub Al-Ansari. Maka secara logik akal, mereka mengembangkan madrasah pemikiran mereka di tempat-tempat itu. Maka mazhab yang ada dalam Islam dipanggil dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali ini adalah pengkaji-pengkaji pada pendapat para sahabat. Dan semua para sahabat itu belajar daripada Rasulullah SAW. Baik, ini dia satu asas yang penting untuk kita faham. Baik, beliau diarahkan untuk menghafal kitab Al-Minhaj. Maka beliau menghafal kitab itu dan membacakannya di hadapan Ibnu Sayyid An-Nas dan Qutb Al-Halabi. Ini nama dia sanad. Belajar daripada gurunya, sampailah kepada yang kita sebut tadi, generasi para sahabat, dan para sahabat belajar daripada Rasulullah SAW. Ibnu Mulaqin sejak kecil tertarik kepada ilmu hadis. Beliau mendatangi guru-guru di negerinya untuk mempelajari hadis. Beliau dikatakan telah membaca 1,000 kitab hadis. 1,000 kitab hadis. Beliau memiliki kekayaan yang melimpah. Beliau gemar mengumpul buku-buku hingga pustakaan peribadinya sangat besar, mengandungi manuskrip yang sangat bernilai. Jadi ini pendekatan masing-masing. Ada ulama yang kaya, ada yang pilih untuk hidup sederhana. Ibnu Mulaqin ni seorang yang kaya. Ibnu Mulaqin menimba ilmu daripada ramai ulama di Mesir. Selepas itu beliau melanjutkan pembelajarannya, perjalanan intelektualnya ke Damsyik, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Di setiap tempat beliau berjumpa dan menerima guru ilmu daripada para ilmuwan yang ada di situ. Di antaranya adalah Al-Hafiz Khalil bin Al-Kaili Al-Ala'i, Abdurrahim Al-Isnawi, ni faqih mazhab Syafi'i. Izzuddin Ibn Jama'ah, ni mazhab Syafi'i. Kutubuddin Al-Halabi, Taqiyuddin As-Subki, Ibnu Sayyid Nas, Abu Hayyan Al-Granati. Granati ni apa tuan-tuan? Granada. Granati di perkataan Granada. Kalau kita belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, kita jumpa nama yang banyak berkaitan dengan Spain. Al-Ishbili, Sevilla itu. Lagi apa dipanggil? Al-Lisbi, Lisboni, Lisbon, Portugal. Dulu ulama-ulama Islam ada kat situ. Masih ada lagi masjidnya, kuburnya. Ya, ada dipanggil sebagai Al-Gharnati, Al-Qurtubi, Cordova tu. Ya, mereka melahirkan begitu ramai para cendekiawan Islam, ulama-ulama terkemuka. Baik ya, dan juga Ibnu Hisham An-Nahwi. Kemasyhuran Ibnu Mulaqin menarik ramai manusia untuk menimba ilmu daripadanya. Ramai antara mereka tampil sebagai tokoh seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini terkemuka besar ni, yang menjadi tokoh mazhab Syafi'i di Mesir. Kalau kita pergi ke Mesir, kubur para ulama ni banyak. Dan kubur mereka ni special. Ada kubah-kubah. Ya, ulama sana dikebumikan, kemudian orang-orang kaya buatkan kubah untuk mereka. Tak disuruhlah buat begitu. Membazir pun ada juga, tapi dah jadi tradisi. Itu dipanggil Kairo itu sebagai negara 1,000 menara. Naik kapal terbang kita nampak kenapa banyak sangat masjid ni. Rupanya bukan masjid tuan-tuan. Makam para ulama, para fuqaha, orang yang kaya-kaya di sana buat untuk mereka kubah-kubah banyak, sangat banyak.
Kalau kita pergi tempat Imam Syafi'i, kubur Imam Syafi'i jadi masjid. Sebesar masjid tuan-tuan ini. Keliling tu kubur semua. Ya, ini dah jadi tradisi mereka. Memang tak disuruh buat begitu pun. Tapi dah buat sejak daripada zaman sebelum Islam lagi, ketika negara Rom berkuasa kat situ, mereka kubur ni menjadi tempat pesta untuk mereka buat binaan. Baik tuan ya. Ibnu Mulakin pun kuburnya sana juga. Jadi kemasyhuran Ibnu Mulakin menarik ramai manusia untuk menimba ilmu daripadanya. Ramai antara mereka tampil menjadi tokoh ulama seperti Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Sibti Al-Ajami, Abu Zur'ah Al-Iraqi, Abdullah bin Muhammad Al-Qurafi dan ramai lagi. Karangan Ibnu Mulakin ni beliau terkenal sebagai pakar dalam bidang hadis, fiqh dan juga tasawuf. Beliau banyak menulis buku dalam ilmu-ilmu tersebut. Asyuti berkata 4 ulama yang hidup semasa Siraj Al-Bulqini, Sirajuddin Ibn Mulakin, Zainuddin Al-Iraqi, ni Azin ni dipanggil Zainuddin lah tuan-tuan ya. Dan An-Nur Al-Haythami, Nurdin Al-Haythami. Yang paling menguasai fiqh ialah Bulqini, yang paling menguasai hadis dan matanya ialah Al-Iraqi, yang paling banyak karangannya ialah Ibnu Mulakin, yang paling banyak hafazannya adalah Al-Haythami. Ya, ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. 4 ulama yang disebutkan tadi ialah guru-guru Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. 3 orang daripada mereka memiliki tahun lahir dan wafat yang berurutan. Ibnu Mulakin lahir tahun 723 Hijrah, wafat 804. Bulqini lahir pada 724, wafat 805. Al-Iraqi lahir pada 725 dan wafat 806 Hijrah. Ini antara karangan Ibnu Mulakin. Irsyad Nabi ila tashih at-tanbih fiqh Syafi'i, al-ashbah wa nazair fiqh dan juga usul, al-i'lam bi fawaid al-umdatil ahkam, ikmal at-tahdhib, ikmal tahdhibil kamal, ni ilmu rijalil hadis, al-badrul munil fi takhrij ahadith syarah al-kabir, tuhfat al-muhtaj ila adilatil minhaj, al-bulgha fi ahadithil ahkam, ni yang sedang kita baca, tazkirah fi ulumil hadis, ini ilmu mustalahul hadis, Tawakat al-Awliya, tasawuf dan banyak lagi. Ibnu Mulakin wafat pada malam Jumaat 16 Rabiul Awal 804 Hijrah dan dimakamkan di Kairo, di Kahira, di Mesir. Adalah kuburnya kat sana. Kalau kita pergi kat Mesir, kita akan dibawa menziarahi kubur-kubur para wali dan juga para ulama ini. Pilihlah untuk pergi ziarah, banyak, beribu-ribu ya, kubur para ulama yang boleh kita lihat ditulis nama mereka kat situ. Sebagainya jadi masjid, sebagainya jadi rumah orang duduk. Ya, orang datang daripada kawasan-kawasan kampung yang jauh pedalaman datang kat Mesir, tak ada rumah, tak ada kerja, maka keluarga kepada si mati suruh jaga kubur mereka, keluarga yang telah meninggal dunia. Dibuatnya rumah dekat kubur tu, tuan-tuan. Ya, ni adat yang pelik lah kalau kita pergi ke Kairo. Baik, lihat berikutnya pada muka surat ke 15 XV itu, hadis hukum ialah hadis yang membincangkan tentang hukum-hukum berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hadis-hadis dalam kategori ini menjadi tumpuan para ulama hadis sejak dahulu. Mereka menghimpun, mengira, mengkaji dengan teliti. Perkara itu dapat kita lihat dalam ucapan para ulama salaf dan juga ulama mujtahid yang menjadi ikutan mazhab. Contohnya Abdullah bin Al-Mubarak yang wafat 181 Hijrah berkata, bilangan sunnah berkaitan hukum daripada Nabi lah sekitar 900 hadis. Seseorang berkata kepadanya, Abu Yusuf mengatakan bilangannya 1100 hadis. Ibnu Al-Mubarak berkata, Abu Yusuf mengambil berbagai sumber dan hadis-hadis yang lemah. Abdurrahman bin Mahdi yang wafat pada 198 Hijrah mengatakan bilangan hadis berkaitan halal dan haram ialah 800 hadis. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat pada 204 Hijrah berkata, usul hukum iaitu dalil hukum ialah 500 hadis lebih semuanya. Semuanya dimiliki oleh Malik bin Anas iaitu Imam Maliki, melainkan 30 sahaja. Dan semuanya dimiliki oleh Ibn Uyainah, melainkan 6 hadis sahaja. Jadi semua ucapan ini menunjukkan para ulama berusaha menghimpun dan menguasai hadis-hadis hukum. Hal ini kerana menguasai hadis-hadis akan membantu mereka untuk menempuh jalan ijtihad. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah yang wafat pada 1417 Hijrah, di antara ulama moden lah. Perbezaan bilangan hadis yang mereka sebutkan berpunca daripada 4 perkara. Pertama, perbezaan dalam cara kiraan. Sesetengah mereka mengira sebuah matan memiliki 2 jalur sanad berbeza sebagai 2 hadis. Sebahagian lain mengiranya sebagai 1.
Kedua, perbezaan dalam melihat hadis termasuk dalam bab hukum atau adab. Ketiga, perbezaan dalam menilai kesahihan hadis itu. Keempat, perbezaan khazanah hadis yang mereka miliki. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang tidak datang sembahyang ke masjid sedangkan dia dengar azan dikumandangkan, maka bakarlah rumahnya. Ini hadis hukum ke hadis berkaitan amaran? Amaran tu adab lah. Mana satu? Kalau kita amalkan sebagai hukum, maka banyak rumah orang kena bakar. Tapi bukan begitu maksud Nabi. Maksud Nabi ini satu amaran. Jadi di situ menyebabkan perbezaan pandangan para ulama. Dan kita yang datang kemudian ni, yang tidak menguasai perkara ini semua, kita tidak boleh baca hadis dan terus mengamalkannya as it is. Tak boleh. Kita kena faham apa maksud hadis ni. Hadis suruhan ke? Ataupun hadis hukum ke, yang melibatkan 5 hukum itu wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram ke, ataupun dia berkaitan dengan peringatan. Maka itu kita tidak ada kemampuan. Itu namanya usul fiqih, untuk kita faham benda-benda seperti ini. Maka jangan ada di kalangan kita yang baca hadis terus nak amalkan hadis itu sebagaimana yang dituntut, kerana tak semestinya maksudnya begitu. Jadi macam Aisyah radhiyallahu anha sebagai contohnya, salah seorang isteri Nabi yang faqihah, alimah. Walaupun banyak hadis sahih yang dibawakan olehnya, tapi tidak jadi hukum semuanya. Kerana Aisyah ada keterbatasannya. Iaitu beliau lahir, kalau kita lihat, wahyu telah diturunkan. Maka ada benda yang diceritakan olehnya itu tidak dialami olehnya. Maka inilah kajian para ulama dalam menentukan sesuatu hukum. Ada orang dia terus baca, ya hadis sahih, apa problem untuk diamalkan? Dia tahu satu hadis, di sana ada banyak hadis yang menerangkan hadis tersebut. Jadi tidak boleh kita mengambil secara keterasingan, isolated. Ambilnya terus nak amal. Tak, dia ada banyak benda lain kelilingnya untuk difahami secara package. Gitu maksudnya. Jadi selain berusaha menghimpun dan menguasai hadis-hadis hukum, para ulama turut memfokuskan perhatian kepada aspek kesahihan hadis itu. Kaedah pemilihan yang diamalkan ke atas hadis-hadis hukum lebih ketat banding dengan cerita tentang sirah ataupun bab fadail. Fadail ni makna kelebihan-kelebihan dalam beramal. Maka dalam bab kelebihan, kita mengambil semua hadis walaupun lemah. Contohnya doa yang tuan-tuan baca. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab dan Sya'ban ini, sampaikan umur kami kepada Ramadan. Hadis ini dhaif. Tapi kenapa dibacakan? Kerana dia bab fadilat, berdoa. Tak ada salahnya. Maka begitu maksud mereka. Jadi penilaian lemah kepada hadis fadail tidak memberi kesan untuk ia diamalkan. Contohnya anak kita lahir, kita azankan telinga kanan, qamatkan telinga kiri. Ini hadis dhaif tuan-tuan. Dhaif. Semua para ulama tahu. Siapa yang berkata dia sahih, dia jahil sebenarnya. Tetapi ia amalan. Sebagai satu pembuka tirai kelahiran untuk dia ingat tauhid, faham, mudah-mudahan ada kesan. Kerana kajian menunjukkan anak itu usahakan ketika dilahirkan dalam perut pun dia dengar apa yang ibu dia, bapa dia amalkan. Kajian itu ada bukan? Maka ini perkara ini. Baik. Hal yang demikian kerana hadis-hadis hukum akan bentuk ibadah dan amalan seorang muslim. Semua ulama sepakat bahawa amalan itu mesti dipastikan sehari dengan teladan yang ditetapkan Rasulullah. Semua ucapan para ahli hadis berkenaan kepentingan berhati-hati dalam memastikan hadis ada banyak. Salah satunya kata-kata Ibnu Mahdi yang wafat pada 198 Hijrah. Iza rawaina anin nabi fil halal wal haram wal ahkam syaddadna fil asanid wa antaqadna fil rijal wa idza rawaina fi fadail a'mal wal thawabi wal iqabi sahalna fil asanid wa tasamahna fil rijal. Maksudnya apa? Bila kami meriwayatkan daripada Nabi berkenaan dengan hal haram dan hukum hakam, maka kami memperketatkan. Sebab ia melibatkan pahala dengan dosa, melibatkan halal dan haram, maka ia mesti ketat. Tetapi bila kami meriwayatkan cerita fadail, amalan, pahala dosa, maka kami bermudah dalam sanadnya, perawinya. Ya, dalam perkara hal haram,
mesti ketat. Tapi dalam perkara yang melibatkan amalan, kelebihan, tinggalkan satu benda, maka kami bawa bab hadis-hadis lemah, tak mengapa. Cerita, kerana ia cerita. Saya datang ke masjid ni pagi-pagi. Saya angkat semayang, saya dengar ramai orang dalam masjid. Saya masuk, tak ada orang pun dalam masjid. Ni cerita kan? Cerita je. Bukannya melibatkan hal haram ke, dia cerita. Maka, tak mengapalah untuk dibawakan. Kita nak percaya, percayalah. Tak percaya, tak ada kena-mena lah. Ada orang bercerita kalau pergi ke Masjid Nabawi tu, Sayyidina Bilal dulu dia mengumandangkan azan. Bila Nabi wafat, dia tidak tergamak lagi untuk mengumandangkan azan sampai je ke asyhadu anna Muhammad Rasulullah di pingsan. Maka Sayyidina Bilal minta izin daripada Abu Bakar yang menjadi khalifah untuk berhijrah ke Syria, ke Syam. Kerana tak tergamak dia untuk duduk di Madinah lagi, sedih melihat makam Nabi SAW. Azan jadi tak dapat nak mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Abu Bakar pun dengan berat hati melepaskannya pergi. Kemudian anak kepada Sayyidina Ali namanya Hasan Hussein, cucu Rasulullah yang mulia itu, menziarahilah Bilal di Syam, Syria. Memujuklah Bilal untuk kembali ke Madinah. Sayyidina Bilal pun memenuhilah undangan cucu Nabi yang sangat disayangi itu. Sampai kat Madinah di Masjid Nabawi, orang suruh dia kumandangkan azan balik semula. Maka dia pun kumandangkan azan. Satu penduduk Madinah menangis mendengar azannya, teringat Rasulullah SAW. Pun sama juga, sampai kat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Sayyidina Bilal tidak mengucapkannya, pingsan lagi. Ini cerita tuan-tuan. Ini bukannya hadis, ini cerita. Kalau ia membawa kita kepada perspektif cinta pada Rasulullah, sayang Rasulullah, hormat Rasulullah, ceritalah, tak ada masalah. Dan memang kubur Bilal pun berada di Damsyik dari ini, Syria. Ada orang tahu dia, ni hadis dhaif, Israiliyat. Apa Israiliyat pula? Israiliyat itu berkaitan dengan sebelum Islam. Dia nak tegur pun, dia pun tak faham istilah juga, tuan-tuan. Israiliyat adalah cerita-cerita Bani Israel, dipanggil Israiliyat. Cerita-cerita sebelum Islam datang. Cerita Nabi Sulaiman, cerita Yusuf berkahwin dengan Zulaikha, itu semua Israiliyat. Memang itu daripada Bani Israel. Yang dalam hidup Nabi, ketika Nabi berperanan membawa wahyu, kita nilai ada dhaif, ada sahih, tak ada Israiliyat lagi. Faham? Begitu. Baik. Kesan daripada semangat ini melahirkan berbagai kitab yang didedikasikan untuk mengimpun hadis-hadis hukum. Salah satu daripadanya Sunan yang ditulis oleh Abu Daud. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui seorang mengimpun hadis-hadis lebih sempurna daripada diriku. Ini bukannya memuji diri sendiri, berbangga, tidak. Tetapi ini rasa syukur kepada Allah SWT. Kerana dia telah berkhidmat untuk Islam. Ya? Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui seorang menghimpun hadis-hadis lebih sempurna daripada aku. Ini kata Abu Daud. Sekarang kitab Abu Daud ni dianggap 6 daripada kitab yang menjadi teras dalam Islam lah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibn Majah. Ini 6 kitab yang menjadi teras dalam amalan Islam. Kitab hadis ada banyak lagi. Baik ya. Setiap hadis yang terkandung dalam kitab ini telah melalui proses seleksi yang sangat teliti diriwayatkan dengan sanad-sanadnya. Begitu juga kitab Muntaqa Ibnul Jarud yang nipis namun kaya dengan mutiara ilmu. Selain kedua kitab ini, tidak terhitung kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama untuk membincangkan hadis-hadis hukum daripada berbagai aspek. Pada hari ini, himpunan hadis hukum yang selalu menjadi bacaan dan rujukan ada 3 kitab tebal. Kitab tebal yang tebal, pertengahan dan juga nipis. Kitab yang paling tebal, Muntaqal Akhbar, karya Abu Barakat Majid Ibn Taymiyah yang mengandungi 5,029 hadis. Kitab ini kemudian disyarahkan oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani bertajuk Nailul Autar. Kalau kita belajar dekat Universiti Islam satu dunia, kitab ini menjadi rujukan. Nailul Autar namanya. Ya, kitab pertengahan pula ialah Bulughul Maram. Ini karya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Ini kitab ini terkenal lah. Kat negara kita pun banyak diterjemahkan. Dipanggil Bulughul Maram. Bilangan hadis yang terhimpun dalamnya adalah sebanyak 1456. Terlalu ramai ulama yang mengarang syarah bagi kitab ini, antaranya Al-Amir As-San'ani, Muhammad Siddiq Hasan Khan,
dan guru kami Nurdin Itir di Syria. Adapun kitab yang nipis ialah Umdatul Ahkam min Kalam Khairul Anam oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Cuma ada 430 hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana Bulughul Maram terlalu ramai ulama menulis syarah ke atasnya sampailah ke hari ini. Baik. Oleh sebab ahli-ahli hukum menjadi asas wacana fikih dan mazhab, dalam mazhab setengah ahli hadis menghimpun ahli hadis menjadi hujah dan dalil bagi mazhab mereka. Bagi mazhab Syafi'i, antara usaha terawal dalam perkara ini buku bertajuk Musnad Imam Syafi'i yang ditulis oleh Muhammad bin Yaqub Al-Assam. Walaupun kitab ini hanya menghimpun sedikit sahaja daripada hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Tokoh yang paling sempurna menghimpun dalil-dalil mazhab Syafi'i ialah Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi dalam berbagai bukunya seperti Sunan Kubra, Ma'rifah As-Sunan wal Athar, As-Sunan As-Sughra, Al-Khilafiyat. Jasa beliau dalam bidang ini diiktiraf oleh Imamul Haramain. Imam Haramain ini guru kepada Imam Ghazali yang wafat pada 478 Hijrah. Dalam ucapannya beliau berkata, semua mazhab Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Baihaqi. Imam Syafi'i yang terhutang budi kepadanya. Kenapa? Kerana Al-Imam Al-Baihaqi yang hidup 300 tahun lepas Imam Syafi'i, beliau yang telah mengumpulkan hadis-hadis yang banyak untuk membuktikan keabsahan mazhab Syafi'i. Begitu Selepas Baihaqi, usaha ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh hadis mazhab Syafi'i. Salah seorang bernama Umar bin Ali bin Ahmad Al-Misri. Ini dia yang kita sedang baca bukunya. Beliau menulis Al-Badrul Munir bi Takhrij Ahadits Rafi' Al-Kabir, setebal 6 jilid dan banyak lagi, dan menulis ringkasannya bertajuk Khulasa Al-Badrul Munir. Beliau turut menulis Tuhfatul Muhtaj fi Adillatil Minhaj, setebal 8 jilid. 8 jilid besar-besar macam ni, tuan-tuan. Macam manalah umur Allah berikan kepada para ulama ni Mereka tak ada komputer macam kita. Tak ada aircon macam kita, musim panas yang sangat panas, musim sejuknya sangat sejuk. Mereka tak ada pengangkutan sepantas kita pada hari ini. Tapi ya Allah, inilah keberkatan. Kita baca hadis-hadis keberkatan umur yang lalu, semakin dekat dengan akhir zaman ni semakin penik masa dirasakan. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam sesaat. Macam daun-daun kering yang dibakar, cepatnya masa berlalu. Baik tuan-tuan Bilangan hadis yang terkandung dalam kitab ini sebanyak 1817. Daripada kitab ini beliau mengeluarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim saja dan menghimpunkannya dalam kitab Al-Bulgha fi Ahadits Al-Ahkam mimman ittafaqa alaihi syaikhan yang mengandungi 508 hadis saja. Inilah kitab yang ada di tangan kita. Dia buat besar sangat, orang tak baca. Dia ringkaskan, pun orang tak baca juga. Ini tapi yang ketiga tu, tak baca juga tak tahu. Teruk sangatlah kita ni nampaknya. Tak berusaha untuk memahami Islam. Rugi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita letak azam bulan Ramadan ni datang ke majlis ilmu, berkitab, membaca, ambil pedoman. Mudah-mudahan hari-hari yang Allah kurniakan kepada kita dalam baki umur yang ditetapkan olehnya, adalah usaha untuk peningkatan ilmu dan amal. Orang alim itu kalau dia tidur pun syaitan takut. Orang abid itu beramal pun syaitan suka. Sebab orang berilmu, tidurnya untuk memberi kekuatan, bangun, buat baik lagi. Orang yang beramal ini dalam kesesatan, dia tak tahu apa benda dia amalkan. Bani Israel ada 2 orang adik-beradik, seorang daripada Nabi menceritakan pergi belajar, yang seorang lagi pergi beribadah. 40 tahun lepas perpisahan itu mereka bertemu, menceritakan pengalaman 40 tahun masing-masing. Yang seorang berkata banyak kitab dia belajar, banyak guru ditemui, banyak ilmu dia dapat. Yang seorang berkata dia pergi beribadah di gunung tinggi. Satu hari yang gelap dia turun ke bawah untuk mengambil wuduk. Terpijak dia seekor katak, setengah mengatakan seekor tikus dalam kegelapan itu. Oleh kerana kesian kepada makhluk yang lemah itu, mati dipijaknya, dia ambil, dia letak dalam serban dia, belit dalam serbannya. Kesian binatang itu, dipijaknya mati. Dia bawa dalam sembahyang dia najis. Ni serban yang dipakai ni 40 tahun tak basuh. Bayangkan warnanya. Dia cerita dalam hadis itu. Maka abangnya yang belajar 40 tahun tu berkata, Allah ruginya engkau di 40 tahun ibadah engkau tak diterima oleh Allah ni. Sembahyang dengan najis. Tengok orang berilmu dengan orang beramal tanpa ilmu. Baik tuan-tuan
Kitab Al-Bulughah sangat mirip pada Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kedua-dua buku ini berusaha menghimpunkan hadiah di hukum yang menjadi dalil para fuqaha, walaupun Al-Bulughah memiliki keistimewaan sendiri kerana mengkhususkan bahasanya kepada hadis yang menjadi mazhab dalil mazhab Syafi'i sahaja. Selain itu, susunan hadis dan bab dalam kitab ini mengikut susunan yang terdapat dalam Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi yang wafat pada 676 Hijrah. Sekaligus kitab ini menjadi rujukan mazhab Syafi'i mutaakhirin. Menurut saya, buku ni perlu dimiliki, dirujuk oleh setiap pengamal mazhab Syafi'i Indonesia dan di rantau ini. Baik, bicara ni panjang lagi, tapi tak apa, saya terus pergi kepada muka surat ketiga. Untuk kita, nanti kita baca lagi mukadimah ya. Tuan-tuan dah faham secara asasnya bagaimana pentingnya hadiah di hukum, dan tak semua hadis yang kita baca boleh kita amalkan seperti itu kerana ia perlu pada huraian. Kita tak boleh ambil kita hadis, macam hadis tetap begitulah, masalah you tak mau ikut hadis sahih. Bukan masalah saya, masalahnya awak tak faham. Boleh ke awak baca je buku kedoktoran terus awak cakap macam tu ilmu kedoktoran punya disiplin? Takkan kita nak lebih pandai pula daripada yang pergi belajar dekat fakulti perubatan dekat UM itu. 5 tahun dia belajar, 6 tahun masuk lagi praktikal, klinikal. Takkan kita baca satu bab kita dah boleh jadi doktor, tuan-tuan? Kita baca satu bab daripada undang-undang, kita boleh jadi hakim yang bijaksana. Hakim tu dah 30 tahun dia bergelumang dalam bidang kehakiman. Maka demikian juga kita kena adil terhadap Islam. Jangan duk baca hadis terus nak mengamalkannya, mendakwa lebih faham daripada Imam Syafi'i. Baik. Hadis yang pertama, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu fi qissati mazalatil musyrikah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'ta lilladhi asabathu al-janabatu ina'an min zalika faqala izhab fa'afrighu 'alaika. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, berkenaan bekas kulit milik seorang wanita musyrikah, bahawa Nabi SAW berikan satu bekas dipenuhi air kepada seseorang yang berjunub. Lalu baginda bersabda, pergilah dan siramlah tubuhmu dengan air itu. Kita kena faham latar belakang hadis ini. Nabi bersama para sahabat dalam satu perjalanan, peperangan jauh, balik daripada perjalanan ni, kerana dalam perjalanan, masih lagi dalam perjalanan, sejuk, gelap, mereka ambil keputusan untuk bermalam di sebuah tempat. Bermalamnya mereka pada ketika itu, oleh kerana kepenatan yang amat sangat, perangan, perjalanan, semua tertidur. Dan bangun-bangun matahari sudah ada di atas kepala. Yang keempat bangun dalam hadis ini adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni seorang yang sangat bingkas, tangkas, cergas. Maka bila dia bangkit saja, Allahu Akbar, suaranya kuat. Semua orang terbangun, dengar Rasulullah SAW pun terbangun bersama-sama. Ya, adab para sahabat, mereka tidak menggerakkan Rasulullah SAW. Berhormatan kepada Nabi itu. Nabi biasanya bila orang bangun, Nabi akan bangun sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua bangun, matahari sudah terbit. Subuh terlepaslah. Hukum ini menunjukkan kepada kita dalam Islam berlaku, Nabi juga seorang manusia sallallahu alaihi wasallam, dan ada terbit hukum di sebalik sesuatu masalah yang timbul. Air tidak ada. Maka Nabi pun menyuruh 2 orang daripada sahabat supaya pergi mencari air. Mereka mencari, berjalan dalam satu perjalanan sekitar itu, mungkin jauh sedikit, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang perempuan musyrikah. Perempuan itu menaiki mungkin himar, mungkin unta, dan dia membawa di atas untanya 2 bekas dari kulit yang mengandungi air. Dipanggil dalam hadis ini mazadah. Mazadah dari perkataan zad. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mazadah ni bekas dari kulit. Dulu mereka menyimpan air dalam kulit. Kulit itu dijahit elok-elok, maka letak air dalam tu, susah nak kering dan senang nak bawa. Maka wanita kafir ini, musyrikah ini, membawa bekas yang mengandungi air itu di atas untanya atau kenderaannya. Maka 2 orang sahabat Nabi pun menahannya dan berkata kepadanya, wahai perempuan, boleh tak kami dapatkan air ni pada beli ke, minta ke? Perempuan ini menjawab, aku nak ambil air ini, perjalanannya 1 hari 1 malam. Jauhnya. Di tempat itu tidak ada air, padang pasir, tak ada air. Maka mereka memujuk perempuan ini,
mintanya untuk bawa kepada Rasulullah SAW, kerana Rasulullah suruh cari air lah, bayi keruk dapatkan air, para sahabat mentaatinya. Maka dibawanya perempuan ini bertemu dengan Rasulullah untuk mungkin dibeli ke, diminta ke. Maka Rasulullah SAW berkata kepada perempuan ini, bagi kepada kami air itu. Perempuan ini berkata, dia tak kenal Nabi. Siapakah kamu? Nabi menjawab, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini kata, hal anta wasabi, bukan ke yang orang kata memecah belahkan orang dan mendakwa ada Tuhan lain sebagai Tuhan-Tuhan kami? Nabi menjawab, aku Rasulullah, bagi kepada aku air ini. Perempuan itu pun lunak hatinya, bagi air itu kepada Nabi, sedangkan dia nak mengambil air itu 1 hari 1 malam perjalanan. Maka Nabi pun mendoa pada air tersebut, keberkatan, mukjizat baginda SAW. Air itu mencukupi untuk semua para sahabat. Setengah mengatakan bilangan mereka 40 orang, setengah mengatakan lebih daripada itu. Termasuklah seorang daripada sahabat yang ada di sini, dia telah mimpi basah. Asabahu janabah. Mimpi basah maknanya dia kena dalam keadaan besar lah. Dalam hadis yang lain menerangkan bahawa Nabi suruh dia bertayamum terlebih dahulu untuk semayang. Dah semua bangun lambat, semayanglah pada waktu itu. Dan dia tidak semayang, Nabi tanya, kenapa kau tak semayang? Jawapannya, saya janabah. Kalau tidak ada air, tayamumlah. Orang yang hadas besar sekalipun kena tayamumlah, jangan dia pergi stand dalam pasir pula. Dia tayamumlah, basuh, dia sapu muka dengan tangannya, semayanglah. Nanti kalau jumpa air, wajib atasnya mandi dan mengulangi semayang tersebut. Itu untuk orang yang berhadas besar, berjanabah. Jangan dia ambil pasir, ditenyekan, jumpa dia aurat dia pula. Tak disuruh begitu. Semayang menghormati waktu, orang kata. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, bila air itu datang, para sahabat yang telah semayang, Nabi SAW menyuruh yang berhadas besar ni supaya ambil air itu, dan para sahabat pun ambil air itu. Tidak menyatakan pula mereka mengulangi semayang atau tidak, tetapi yang hadas besar itu kena ulang semayangnya balik semula. Nabi memberinya kepadanya air itu untuk dia mandi dan angkat wuduk dan semayang balik semula. Dan air dalam bekas itu kekal seolah-olah tidak berusik sama sekali, bahkan lebih penuh daripada sebelumnya. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Hadis ini kita boleh bincang dari sudut peperangan, dari sudut adab, dari sudut orang kafir dengan orang Islam, dari sudut mukjizat Nabi. Tapi yang para ulama bawa hadis ini dari sudut hukum. Itu cerita, saya dah cerita pada tuan-tuan. Sekarang hukum. Apa hukumnya? Hukumlah. Maknanya harus mengambil sesuatu bahan bekas air yang dimiliki oleh orang kafir. Maka dikiaskan daripada hadis ini, kalau kita pakai perkhidmatan laundry, pergi basuh baju dekat laundry yang mungkin orang bukan Islam pun menggunakannya dengan pakaian kotor najis, maka tak disuruh kita untuk sertu mesin basuh itu. Kerana hadis ini Nabi mengambil air daripada si kafir, yang orang kafir ini mana ada halal haram, mana ada bersih najis semua. Bekasnya mungkin diletak arak ke apa benda dalam tu. Tak disuruh kita untuk mengusul periksa benda-benda yang akan menjadikan kita susah. Kita beli kereta orang kafir, nanti bawa anjing dalam tu, kena sertu kereta tu. Tak disuruh kita buat begitu. Kita beli rumah orang kafir, kena sertu, satu rumah kena sertu pula. Tak disuruh kita buat begitu. Kita naik kapal terbang, makan dalam pinggan, tray. Tak disuruh kita dapatkan biasa untuk sertu pula pinggan mangkuk yang ada dalam kapal terbang. Tak disuruh. Yang pergi buat kerja bodoh, buat apa? Kerana tidak faham hukum. Dia jadi marah tuan. Kerana Islam mengajar kita benda simple. Tidak ada suruhan untuk menyertukannya, membersihkannya, padahal orang kafir itu hidup dalam najis. Perempuan ini perempuan kafir. Begitu yang berlaku pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ketika baginda membuka negara Rom, Parsi, orang Rom makan babi, minum arak. Orang Parsi pun begitu juga. Maka Sayyidina Umar minta dibawakan air. Para sahabat ada yang berkata, Sayyidina Umar ini bekas orang kafir. Sayyidina Umar tanya, kau nampak ke dia minum arak kat sini? Kau nampak ke dia makan babi dalam pinggan ni? Rasulullah dulu aku hidup bersama Rasulullah. Rasulullah ambil bahan orang kafir dan menggunakannya. Nampak tuan-tuan? Jadi hukum taharah pada hadis yang kita baca ini di sebalik Nabi membenarkan penggunaan bejana
orang-orang kafir. Bahkan para ulama menyebut dalam kitab-kitab mereka dinamakan bab pada menyatakan halalnya menggunakan alatan orang-orang kafir tanpa perlu menyucikannya. Bersihkan dia seperti biasa, cukup. Kalau kita pergi ke hostel-hostel di Europe itu, mungkin pinggan mangkuknya dikongsi bersama-sama, anak kita belajar kat sana ke, tak adalah disuruh sampai kita kena ambil tanah pula pergi sertu pinggan-pinggan itu. Basuh macam biasa, macam kita basuh kat rumah kita. Sudah hilang was-was dan sebagainya, kerana ini adalah amalan Nabi kita berpandu kepada hadis ini. Nampak? Jadi ini hukum, maknanya hukum yang terbit daripada satu hadis. Kalau kita tidak membaca bab hukum, kita tidak faham. Kita baca, oh Nabi memberi satu bekas minum daripada orang berjanabah, habis ceritalah. Tidak, di sebalik itu bekas itu orang kafir itu punya. Dan si perempuan kafir ini bila melihat perkara itu, takjub dia, terkejut dia. Begitu ramai tentera Islam yang bersama dengan Nabi, mandi, ambil air, masak, mandi janabah, ambil uduk dengan air dia yang ada dua bekas, kirbah besar mana sangat. Kalau boleh naik atas unta tu, tak besar macam tempayan kita kat rumah pun, tak sampai 2 kullah pun. Beg mungkin untuk kegunaan yang kecil saja berapa besar sangat. Kalau besar sekalipun atas unta nak bawa besar macam mana. Tapi bila dia melihat beramai-ramai tentera, setengah dia katakan 40 tadi ataupun lebih, menggunakan air itu, bila habis guna, air itu tetap pada takatnya, tak berubah, tak turun, bahkan bertambah pula katanya. Maka perempuan ini pun terkejut dia. Dia balik kepada kaumnya, dia berkata, dia bercerita kepada kaumnya, dan satu kaumnya masuk Islam bersama-sama. Tempat ini dikatakan berada di belah-belah negara Teluk itu, tuan-tuan, Khalij. Dan akhirnya bila Nabi pergi menghantar rombongan ketenteraan untuk pembukaan tempat tersebut, mereka mendapati kabilah perempuan ini, mereka semua telah masuk Islam, maka mereka tidak diserang, tidak dikenakan hukuman. Ini lanjutan daripada hadis ni lah. Jadi kita dapat faham, beginilah pengambilan hukum dalam mazhab Syafi'i. Satu hadis itu diterbitkan hukum dengan rujukan daripada hadis-hadis yang lain, bahawa Nabi SAW telah mengambil manfaat dari bekas kulit ataupun macam kita pinggan mangkuk ke, mesin basuh ke, rumah ke, kereta ke, begitulah. Maka tidak disuruh kita untuk mensertukannya, menyamakkannya, kerana asal benda itu bersih, maka bersihlah ia. Tak payahlah kita menyusahkan diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang tak disuruh. Melainkan kalau kita pasti betul-betul, saya nampak dalam pinggan itu dipotong daging BBI, betul, saya pasti itu daging BBI. Kalau kau kata itu, kau sentuhlah. Nampak tak, tuan-tuan? Dan menyertu ataupun menyamak ini hanya perlu pada benda yang kegunaan harian kita, tempat sembahyang, baju dan sebagainya. Kalau orang itu bawa kereta waktu malam dekat mana-mana tempat yang agak pedalaman dan hutan ke, bawa kereta tak perasan, langgar binatang itu. Nampak memang sah, babi hutan dia langgar. Kena sertu tak kereta tu, tuan-tuan? Nak buat apa sertu kereta tu? Kita bukan sembahyang dengan kereta tu. Ke tuan-tuan sembahyang atas kereta tu? Basuh macam biasalah, sudahlah. Begitu. Nampak? Ya. Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman dalam bab ambilan hukum tadi. Maka ia bertujuan untuk memperjelaskan pendapat, pandangan yang zalim terhadap mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan mazhab Syafi'i ini ikut pendapat-pendapat Imam Syafi'i, tak ada hadis pun. Ini kata-kata tak bertanggungjawab, tuan-tuan. Kerana mazhab Syafi'i dibina di atas rukun yang kuat, ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Bukan ayat Quran je ada bersifat hukum. Hadis-hadis Nabi pun yang banyak itu, para ulama ada filter, kata mereka tadi 700 ke, 800 ke, 500 ke, itu yang berkaitan dengan hukum. Nampaknya hukum tidak banyak dalam Islam. Betul kan? Kata Imam Ghazali, kalau kita hafal Quran ada 500 saja ayat daripada 6,000 lebih itu yang bersifat hukum. Kalau 6,000 tolak 500 berapa? 5,500 daripada Al-Quran dah cerita. Cuma 500 saja hukum. Nak jadi orang alim ni 500 ni saja kena faham. Nak jadi orang faqih, mufti, qadhi,
Ulama ni 5 tahun dia faham. Kalau dapat hafal lagi baik. Tapi kalau tak menghafalnya pun memahami, oh ni ayat hukum. Imam baca bagi tadi ayat apa? Ayat hukum ke bukan? Nampak tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi tujuan kita mempelajari ayat hukum ni bagi memahamkan diri kita bahawasanya segala hukum yang keluar wajib, sunat, harus, makruh, haram ini ada sandarannya. Bukan memandai-mandai mereka mengatakan demikian. Jadi tuan-tuan, tahniah kerana tuan-tuan hadir dalam majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan beri kepada kita satu kefahaman dan kita pulang atas satu pendirian, prinsip yang jelas, ya, bahawa indahnya hidup sebagai seorang Muslim ini semuanya ada penjelasan, tuan-tuan. Kalau orang-orang bukan Islam berkata RIP, apa RIP tu? Apa? Rest in? Macam mana maksud peace dia ni? Kita Islam jelas, hidup kena macam ni, ini halal, ni haram. Kau buat ni, akhirat kau bakar tau. Yang main tau. Kau tak keluar zakat, ini besok dalam kubur kau ada ular macam dragon besarnya. Membalun kau pagi, petang, siang, malam. Hukum kita cerita pada orang, jelas. Tapi kalau orang bukan Islam, dia hanya berkata rehat dengan tenang. Rehat tenang buat apa yang kat dunia? Ada ikut tak perkara-perkara yang disuruh? Apa perkara itu? Apa buktinya halal atau haram dalam agama kamu? Tak ada. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, moga Allah beri pada kita kefahaman, beri pada kita penjelasan, dan jadilah kita orang Islam yang lebih faham tentang Islam yang kita pegang ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.